Okay, Assalamualaikum semua. Baik, untuk kelas pada jam 8.40 untuk kelas 2 Rush. Hari ni topik baru kita ialah penyelesaian inventif. Okey, dekat sini kita boleh tengok apa maksud dia. Setiap masalah ada penyelesaian. Maksud dia dalam kehidupan kita ni dia banyak inventif. Okey, setiap masalah ada penyelesaian. Tak kisahlah apa cara kamu nak menyelesaikannya. Okey, dalam tajuk ini dia ada cara dia. Maksud dia yang ini dia ada proses untuk menyelesaikan masalah. Yang ini kamu akan belajar. Okey, untuk menyelesaikan suatu masalah kenal pasti terlebih dahulu. Okey, kenal pasti apa masalah. Kalau kamu bergaduh dengan girlfriend kamu ke boyfriend kamu ke, kamu kena pasti dulu apa masalah. Tuduh-menuduh ke, terlampau syak ke, terlampau cemburu ke, kenal pasti dulu sebelum menuduh. Okey, jangan sergah macam itu saja. Kalau tidak nanti masalah tidak akan selesai sampai bila-bila. Okey, kemudian senaraikan beberapa jalan penyelesaian ya. Okey, setelah selesai masalah tu, okey, kita cuba pula. Maksudnya kita beri beberapa option lah untuk menyelesaikan masalah untuk kes inventif. Sekejap lagi kita akan belajar apa itu inventif. Okey, kita akan tengok. Okey. Untuk kemahiran berfikir secara inventif ini ialah dia perlukan kemahiran sebab kita kena selesaikan masalah ini secara cepat. Okey. Dia tak boleh kamu selesaikan masalah, hari ini masalah 2-3 hari lah cikgu saya nak selesaikan masalah, tak. Bertambah lagi masalah tu. Okey, kita nak selesaikan secara cepat ni sebab tidak mau ada ruang wujud lagi masalah-masalah yang lain. Boleh faham ya? Kita tak mau macam tu. Okay? Jadi inventif adalah suatu penemuan yang benar-benar baharu hasil daripada kreativiti manusia. Jadi penyelesaian masalah didefinisikan sebagai satu proses kognitif. Kognitif tu maksud pemikiran. Macam mana kamu selesaikan? Contoh. Okay, contoh. Okay, saya saya nak menjual makanan contoh. Okay, apa masalah dia? Modal. Macam mana nak cari modal sebelum kita nak menjual sesuatu makanan tu, okay? Contoh kamu nak jual hotdog ke apa ke. So maksud dia masalah utama ialah modal. Okay, macam mana dapat modal? Kamu nak bekerja kan? Kamu kena bekerja. So selesaikan masalah tu bekerja atau berbincang dengan mak kamu ke kan? Pinjam sekejap ke, lebih kurang lah. Jadi ada beberapa jalan penyelesaian untuk ke arah macam mana kamu nak menjual makanan kamu atau barang-barang kamu. Dia banyak cara. Okay, banyak cara. Okay, yang lepas itu, okay, ini adalah masalah pada grafik. Okay, kita akan belajar . So apa yang kamu akan belajar dalam inventif ini ialah kenal pasti ada dua. Bukan inventif dan inventif. Ya, kamu akan belajar ada dua, inventif bukan inventif. Jadi untuk menerangkan dalam tajuk ini, kita akan terangkan proses dia. How you solve the problem sebenarnya. Di sini yang akan jadi kebat. Okay, di sini kita akan terus berfikiran lebih jauh. Kamu akan berfikir di luar kotak. Okay, contoh. Macam mana you nak bangun awal? Itu daripada diri kamu sendiri. So kamu yang kena ubah. Okay, adakah itu inventif? Adakah itu bukan inventif? Yang kamu nak mengubah. Itu dia akan identify dekat situ. Identify maksudnya nak kenal pasti. Okay, ni kita tengok contoh. Ni contoh gambar saja tau. Contoh gambar. Okay, gambar. Saya kata gambar ya. Okay, pisau tumpul untuk menyiang ikan. Pisau tumpul nak menyiang ikan mana boleh? Kan? Pisau perlu diasah. Betul? Okay, sebelum kamu nak memulakan pemotongan, okay, pemotongan ataupun nak potong ikan ke, nak potong daging ke, nak potong sayur tu, kamu akan pastikan dulu pisau itu tajam. Kalau tidak, dia akan menyusahkan kamu dan menyulitkan kamu. Okay. Dan susahkan sebab makin lambat. Bila potong tu lambat. Okay, apa tak lagi nak potong bawang kan? Lambatlah. Okay, masalah dapat selesaikan tanpa kesan sampingan. Okay, ni inventif. Sekejap lagi . Kerana situasi ini adalah contoh, ada lagi dia akan sambung. Situasi ini adalah contoh penyelesaian bukan inventif. Okey, masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Tanpa kesan sampingan tu maksud dia tidak melibatkan orang lain. Hanya kamu dengan ikan tu saja. Okey, kamu dengan pisau itu saja. Tanpa kesan sampingan.
Okey, tanpa ayat ni. So ini masalah bukan inventif. Okey. Right. Kita tengok ya. Yeah. Thank you. Okey. Lepas itu masalah bukan inventif. Okey, sekarang ni masalah bukan inventif ialah masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Masalah bukan inventif ialah masalah yang dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Jadi masalah ni seringkali kita hadapi dalam kehidupan seharian. So kita akan tengok contoh. Okey, kita akan tengok contoh. Okey, ni masalah bukan inventif ini. Okey. Dalam kehidupan seharian kita sering berdepan dengan pelbagai situasi, macam-macam situasi. Macam-macam. Okey, tapi dalam situasi itu memerlukan keputusan yang segera. Jadi keputusan itu yang memberikan kamu pengalaman. Okey. Pengalaman itu yang akan mematangkan kamu. Mudah kan? Okey. Ia akan membuatkan kamu lebih, sebab kamu pernah alami. Jadi bila kamu akan menghadapi masalah yang sama, jadi kamu dah tahu apa nak buat. Apa keputusan kamu? Boleh faham ya? Okay. Kadang-kadang satu situasi memaksa kita bertindak pantas. Okay. Memaksa kita bertindak pantas. Contoh, kita sebenarnya tak mau bergaduh, tapi orang dah tuduh kita. So apa cara kita nak selesaikan masalah orang nak menuduh kita? Okay. Kita kena bertindak lebih pantas. Maksudnya kita kena confront orang tu. Okay. Bukannya kita nak cari gaduh lagi. Tak. Okay. Apa cara kita? Diplomasi kan? Begitu. Okay, contohnya sebelum memasak kita perlu sediakan bahan mentah. Ya, bahan mentah tersebut perlu dipotong. Okay. Jika pisau yang digunakan itu tumpul, okay, sudah tentu kerja-kerja memotong akan lagi lama seperti kata tadi. Okay, seperti kata tadi. Ikan tadi kan dipotong-potong-potong kan. Pisau maksudnya sebelum kita buat apa-apa kita kena asap pisau, okay, untuk nak masak ikan tu asam pedas ke, ikan asid sour ke. Jadi bahan-bahan ramuan itu perlu dipotong terlebih dahulu untuk memudahkan kerja. Takkanlah masa tu juga kau nak nak masak kuah dah, masa tu juga you nak masak you nak potong bawang segala. Itu iyalah mesti mak kamu akan marah. Jadi sebagai seorang yang berorganisasi, seorang yang bila dia masak apa dia tahu, dan untuk mengelakkan pembaziran, okay, kamu kena rancang. Benda-benda macam ni kena rancang. Jadi contoh memasak kita perlu sediakan bahan mentah. Okay, sediakan bahan mentah. Terlebih dahulu kemudian bahan mentah perlu dipotong. Pisau yang digunakan kalau tumpul, macam dia kata tadi, akan lagi lama. Jadi pisau yang tumpul itu perlu diasah terlebih dahulu. So apa penyelesaian dia? Bawang, ikan, bahan mentah depan mata ni, apa penyelesaian dia? So pisau itu yang memberi masalah, betul? Okay, bila pisau itu memberi masalah, jadi kita kena selesaikan pisau tu. Okay, selesaikan pisau tu. Apa cara dia? Pisau perlu diasah. Bila pisau dah diasah, okay, dah asah tajam, kamu yakin benda tu tajam, okay, baru kita boleh potong bawang tu dengan cepat, dan kita boleh potong ikan tu pun dengan cepat. Mudah kan? Gitu. So kita kena cari apa isu utama dia. Begitu. Okay. Jadi ini adalah contoh graf. Okay. Bagi saya kamu selalu menghadapi masalah ni di dapur lah, senang. Di dapur. Biasanya suka memasak lah. Ya, tapi yang tidak pernah rasa turun dapur ni lain cerita. Dia akan menghadapi masalah yang berbeza. Sebab itu saya kata, tengok situasi di mana you are trouble in, di mana kamu menghadapi masalah. Tengok situasi dan macam mana kamu nak selesaikan. Yang ini kita belajar. Okay, contoh, situasi kehidupan harian, banyak masalah. So macam mana kita nak berhadapan dengan masalah tu? Jadi kita perlu buat keputusan. Dengan keputusan yang kita buat, kita memperolehi satu pengalaman yang baru. Okay, jadi masa kita buat keputusan tu, fikiran kita semakin matang. Jadi apabila berulang lagi masalah yang sama, jadi kita dah tahu apa nak buat. Contoh, okay, kita nak buat guru muda, betul? Guru muda. Okay, bila guru muda, okay, saya kena pilih beberapa guru muda yang mahir dan faham dan kuasai, okay, untuk topik-topik tertentu. Okay, kita pilih. Jadi sekarang saya punya masalah macam mana nak pilih. Okay, bila kita pilih, cara kita nak pilih ialah okay, markah tertinggi atau berdasarkan pada pentaksiran bilik darjah untuk pilih kawan itu. Okay, ya itu situasi.
Jadi macam mana kita nak buat keputusan? Okey, kita buat keputusan berdasarkan keputusan dia dan dengan pentaksiran bilik darjah oleh guru untuk satu-satu topik. Bila kita nak buat guru muda supaya kawan-kawan satu batch boleh faham. Okey, jadi di situ ada pengalaman baru kan? Pengalaman baru untuk maksudnya cikgu dah tahu, okey, pemilihan saya tepat untuk anak-anak murid ni yang untuk topik ini, untuk topik itu. Okey? Jadi itu kita asah. Sambil tu guru muda tu kita asah semakin baik. Jadi komunikasi semakin bagus begitu antara kawan-kawan kamu. Kenapa kita pilih guru muda? Mungkin aras bahasa kamu lebih baik. Mungkin bila kamu terangkan pada kawan kamu lebih baik berbanding dengan cikgu. Ya, sebab aras kamu sama, umur kamu sama. Boleh faham ya? Okay, boleh faham ya? Okay, tinggal tengok. Masalah bukan inventif. Kalau kita tengok dari segi peralatan, okay, alat tidak berfungsi dengan baik. Yang pisau tadi itulah. Okay, yang pisau tadi. Okay, kemudian kita dah kenal pasti masalah pada pisau tu. Pisau tidak tajam. Jadi apa proses penambahbaikan? Ada batu pasah kan? Dia dah batu kena asah. Ada batu pengasah, jadi kita kena asahkan pisau tu. Jadi alat itu boleh digunakan semula dan tidak ada kesan sampingan. Tidak ada kesan sampingan pada siapa-siapa pun. Okey, hanya pada kamu saja. Kamu sendiri. Untuk kamu sahaja. Okey, maksudnya tidak ada orang lain ke apa ke, tak ada. Okey, boleh faham ya? Tak ada. Okey, dengan kata mudah, masalah dikenal pasti ialah mata pisau tumpul dan cara penyelesaian ialah pisau perlu diasah. Apa yang benar diasah ialah batu pengasah tu tadi. Okey, lepas tu setelah penyelesaian dibuat, tidak timbul masalah kesan sampingan ataupun apa-apa masalah yang baru, okey, akibat kerja-kerja penambahbaikan tadi. Yang batu tu memang dah fungsi, dia memang berfungsi untuk mengasah pisau tadi. Okey, jadi masalah di atas itu kalau kamu nampak tidak memberi kesan sampingan, itu ialah masalah bukan inventif. Okey, masalah bukan inventif, tidak memberi kesampingan kepada sekeliling kamu. Sebab hanya ada pada alat di tangan kamu dan kamu. Itu saja. Okey? Jadi masalah di sini masalah tidak memberi kesan sampingan apabila usaha dilakukan. Contohlah macam kamu makan lah. Kamu nak makan potato chip ke apa. Kamu nak makan buka potato chip kan. Contoh kan. Ini kan. Contoh buka potato chip kamu makan. Tapi tak ada orang pun kesan. Tak ada orang di tepi-tepi kamu kan. Tak ada yang nak meminta kan. Tak ada. So itu tak ada kesan sampingan. Kamu hanya makan. Okey? Tak ada. Tapi kalau ada kesan sampingan, itu lain. Itu nanti kita akan belajar topik yang lain. Okey? Untuk kali ini ialah masalah bukan inventif. Boleh faham? Okey? Alat tadi kita bagi contoh dah tadi. Okey? Kita dah bagi contoh. Ikan pisau, kita nak potong ikan, kita nak potong bahan mentah, kita nak potong bawang, kita nak potong ikan, kita nak masak. Tetapi kebetulan waktu itu pisau itu tumpul. Okey, apa kita buat? Okey, kita kena pasti kenapa? Sebab kalau pisau tumpul lagi, saya ulang lagi sekali, pergerakan kita, pemotongan kita semua jadi lambat. Jadi masalah dia ialah pada pisau. Jadi apa proses penambahbaikan? Pisau itu perlu diasah. Okey, dengan apa? Batu pengasah. Dia mesti ada satu batu khas. Okey, batu pengasah. Kita asahkan pisau tu. Dan alat itu boleh diguna semula. Jadi kerja kita semakin cepat. Jadi tidak ada kesan sampingan. Tidak ada kesan sampingan pada siapa-siapa pun. Hanya kamu pada bahan. Jadi kerja makin cepat. Boleh faham? Okay, so itu saja untuk topik ini dulu. Bagi kamu faham yang ini terlebih dahulu. Apa itu masalah bukan inventif. Okay? Setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.